Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita bertemu lagi malam ni. Betul ya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam Jumaat yang penuh dengan limpahan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, semanis kurma respi keluarga bahagia seperti biasa secara langsung daripada studio C Sri Pentas. Sebelum kita nak cerita tajuk Eiling ya, kami suami isteri mendoakan agar anda yang sentiasa kami rindui sentiasa sihat dan bahagia selalu. Apa tajuk kita malam ni, Ling? Tajuk kita malam ni ialah serumah dengan mertua. Para penonton, kalau kita cakap tentang serumah dengan mertua ni, excited ni. Oh, semangat ni. Semangat ya. Bila ada pengalaman. Ada pengalaman. Bila cerita serumah dengan mertua ni, bila kita kahwin, secara automatically kita bukan sekadar mendapat pasangan hidup. Bila kahwin bukan sekadar dapat suami, bukan sekadar dapat isteri, tapi secara tak langsung kita juga mendapat ibu mertua dan juga bapa mertua. Dan mertua ni bila nak terima menantu ataupun kita sebut sambut menantu, ya Allah, seronok gila. Orang gila betul seronok macam tu. Memang betul. Seronok sangat-sangat. Dan mertua menganggap bahawasanya menantu ini adalah penyeri, tapi tidak bagi menantu. Menantu ni rasa berdebar-debar, rasa gemuruh, rasa gusar, pelbagai persepsi ataupun pandangan yang menantu ni bayang mertua ni nanti macam mana garang ke, boleh jadi menantu yang baik ke. Jadi bagi mertua, anggap menantu ni penyeri. Tapi setengah-setengah menantu lah, tak semua. Anggap mertua ni macam ngeri pun ada, takut pun ada. Tapi sebenar-benarnya, ya Allah, mak mertua ni kalau menantu pandai ambil hati, bukan garang sebenarnya. Dalam hati mertua penuh dengan kasih sayang. Mana Ustazah bercakap berdasarkan pengalaman. Sebab kita pun ada menantu yang duduk sekali dengan kami. Dan dalam komen Facebook Ustazah tadi ya, kita baca banyak sangat. Ya, banyak beribu-ribu lemon. Tanya, ada yang gembira, ada yang tak gembira. Betul. Malam ni kita nak bincang macam mana kita nak positif tak. Yang tak gembira, kita bagi gembira. Betul. Yang bergembira, terus bergembira. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila, insya-Allah ya. Dan sebelum kita nak perkenalkan panel undangan kita dan juga tetamu kita di studio, antara komen-komen di Facebook, ada yang mengata Ustazah tajuk ni kena mengena dengan saya sebab saya bakal tinggal serumah dengan mak mertua saya. Best sangat tajuk ni. Just can't wait to watch. Dan bila kita sebut saja siapa panel undangan, maka kata peminat-peminat Facebook ni lah, semanis kurma terutama sekali, tak sabar nak dengar suara beliau. Terutama sekali anak-anak muda tu. Okay. Dan panel yang kita maksudkan sahabat kita tak lain dan tak bukan yang berbahagia, Dr. Rubiah K. Hamzah, yang merupakan perunding motivasi yang selalu bagi semangat kat kita, bagi nasihat kat kita supaya bahagia selama-lamanya. Apa khabar, Doktor? Doktor pun nampak ceria saja. Baju pun dapat cun melecun gitu. Amin. Alhamdulillah ya. Dan kita gandingkan Dr. Rubiah K. Hamzah ni dengan pasangan suami isteri yang nanti kita akan bercerita. Ustazah perkenalkan terlebih dahulu, Ainul Fadilah Muhammad Mustafa. Ustazah panggil Ainul boleh? Boleh. Ini cik abangnya, suaminya ya. Iaitu Muhammad Faiz Muhammad Said. Ya, saya. Ustazah panggil Faiz. Panggil Faiz. Dan kita dipahamkan dah ada Ainul. 4 tahun ya. 4 tahun dah berkahwin. Alhamdulillah dan syabas ya. Macam Ustaz dah 27 tahun. Lagi lama dah. Lagi lama. Alhamdulillah. Lagi senior sikit je. Okey doktor ya. Biasanya orang dah berkahwin, biasanya dia duduk berasingan. Tapi ada juga anak-anak ni bila dah berkahwin tapi masih duduk dengan mertua gampak mertua. Apa sebab dia? Silakan doktor. Okey, sebab pertama dia anak tunggal. Mak ayah tak bagi lepas. Susah senang depan mata aku, senang cerita. Itu yang pertama. Kedua, mungkin tempat kerja. Tempat kerja kamu kan dekat dengan rumah mak. Duduk aje lah sini, tak ada masalah pun. Ketiga, kita kata mertua merasa belum puas dengan anak-anak. Ataupun dia kata kalau baru kahwin dah pindah, lah belum dah rasa mesranya. Jadi maknanya dia pertama dia tak tahu menantunya tu pandai masak ke tidak, ngemas ke tidak. Dalam proses kajian, mengkaji menantunya. Kalau tak cukup dia ajar, kalau tak pandai masak dia ajar, kalau tak pandai ngemas dia ajar. Itu tujuannya. Dia nak jadi maha guru kalau boleh. Artinya membantu supaya anaknya, terutama yang perempuan, bila bercakap tentang mertua ini, orang lelaki ni tak ada masalah duduk depan, duduk dapur pun. Tapi yang selalu ada stresnya ialah yang perempuan. Sebab itu kalau bercakap menantu tu perempuan, itu yang tadi kata ada yang seram sejuk mak mentua aku ni macam mana. Tapi yang lelaki dia tak kira macam mana pun itu okeylah tu. Yang penting
boleh masak. Dia tidur lena macam tu juga. Macam tu, maka kita kata ada sebab ketiga kerana memang keperluan. Dalam keluarga itu maknanya kita kata maknya kata kamulah yang dekat. Orang lain semua jauh-jauh. Jadi kalau sebab kamu dekat, sebab kamu anak bonsu mak, janganlah pindah. Nanti sunyi. Artinya ada faktor fizikal, ada faktor material, tempat kerja, ada faktor jiwa. Tak boleh pisah lagi anak pertama ataupun anak tunggal ataupun anak bongsu. Ketiga, dia mungkin itulah satu-satunya anak perempuan. The only daughter. Kalau nak perempuan saya seorang je tu nak kena tinggal pula. Allah tak boleh bercerai pula dah. Itu faktor jiwanya, faktor hati, faktor perasaan. Selain dari faktor ekonomi, maka kalau mak anak-anak duduk dengan dia, mak tak payah pergi pasar, mak tak payah masak, mak tak payah nak bikin apa nak masak, apa nak makan. Itu sokongan dari segi material, dari segi ekonomi. Yang akhirnya kita kata sebab sakit pening lah. Maknanya dah tua, tak ada siapa, nak awak jiran jauh, kakak kamu jauh. Jadi faktor kesihatan. Jadi kita kata ada banyak sebab mengapa menantu sama ada bersedia atau rela paksa ataupun rela. Sebab itu nasihat saya, relalah menjadi pasangan, menjadi penyeri, menjadi pengubat, menjadi pembantu kepada mak mentua, kerana mak mentua itu adalah ibu kepada suami kita yang nanti akan mendoakan suami kita untuk masuk syurga. Betul tu, alhamdulillah. Itu yang saya suka. Perkataan mendoakan supaya suami isteri itu masuk syurga, itu yang kita seronok dengar, ya doktor, ya. Baik, Ainul dan juga Faiz, ya. Antara komen yang ustazah dengan ustaz terima dalam Facebook, daripada Mazwanis, kata beliau, daripada awal kahwin sampai sekarang memang saya duduk dengan mak mertua. Tak ada masalah, kata beliau. Yang penting ialah persefahaman. Jadi kenapa Ainul dan juga Faiz setelah berkahwin memilih untuk tinggal bersama mertua? Sebab tadi Dr. Ruby ada senaraikan beberapa sebab. Apa sebab? Mungkin termasuk dalam sebab-sebab tu. Atau ada sebab lain? Ataupun sebab yang lain. Pilih ABC kan? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya permulaan perkahwinan tu yang mengajak saya tinggal dengan mertua suamilah. Suami ajaklah kan. Jadi saya isteri lah, ikutlah cakap suami. Jadi sebenarnya pada permulaan tu kami memang ada perancangan untuk membeli rumah lah. Kan beli rumah. Jadi bila baru kerja tu gaji pun tak seberapa, duduk di dalam di kota raya ni kan, semua pun memerlukan duit lah kata kan. Jadi berbincang dengan mertua, jadi mertua bersetujulah duduk sementara dulu dengan mertua, dan duit yang sepatutnya kita bayar untuk rumah tu kita simpan sikit lah untuk beli rumah lah, untuk bayar rumah kan. And then mertua pun sebenarnya bekerja sama dengan suami lah, tempat yang sama. Kerja sekali. Kerja sekali. And then office memang kami dekat-dekat. Jadi sekali pergilah. Kadang-kadang kalau suami sakit ke MC, saya pergi dengan mak mertua. Saya pergi kerja dengan mak mertua lah. Apa perasaan kerja sekali dengan mertua? Seronok. Seronok kan. Dalam perjalanan kita borak kan, masa itulah saya rasa kita dapat memahami mak mentua kita. Ya, baik. Sebab bukan senang kan ada masa berduaan macam tu kan. Tak semua orang diberi masa dan kesempatan macam tu. Baik Faiz, adakah sebelum mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan mertua, iaitu ibu kepada Faiz ni ada bagi tips tak ataupun bagi petua supaya Ainul nanti ni jadi menantu kesayangan, pandai ambil hati ibu Faiz? Ada bagi tips yang sebegitu tak? Kalau ikutkan sebenarnya tiada, sebab apa yang penting sekarang ni biar dia jadi diri dia. Yang penting wife saya tu jadi diri dia sendiri. Kalau dia minta tips apa semua, nanti saya takut nanti jadi lain pula. Dia tak boleh buat sebab dia jadi macam terikut-ikut kan. Biar dia jadi diri sendiri, biar dia faham mak saya tu macam mana, biar dia faham apa ayah saya tu macam mana kan. Alhamdulillah, dengan sendirinya. Dengan sendirinya pun semua orang pun, adik-beradik semua boleh terima. Baik, alhamdulillah. Baguslah suami macam ni. Seronok kita dengar macam tu. Itu tandanya dia tidak mahu isterinya berpura-pura. Dia hendak isterinya jadi isteri. Sebab perkahwinan itu bukan mendekat isteri, bukan kepahaman dia. Memanggunkan isteri supaya sesuai dengan semua orang. Kalau sesuai dengan mentua, tak sesuai dengan orang lain, tak boleh juga. Maknanya dengan ni isteri tak rasa terpaksa ataupun tertekan. Baik doktor, kadang-kadang kita tertanya kenapa masyarakat kadang-kadang menantu tu okey, tapi masyarakat ni sering memberi label yang negatif kepada mertua. Tak payahlah duduk dengan mak mertua, leceh lah mak mertua ni garang dan sebagainya. Mana masyarakat batu api ke apa? Itulah.
ada tapi tak semualah. Bukan semua, segelintir sahaja. Segelintir. Sedangkan tidak seperti itu. Dan apakah sebenarnya masalah di antara mertua dan juga menantu? Selalunya Lin, kita cerita tentang menantu perempuan, menantu laki-laki dengan mertua ada masalah tak? Ada juga tapi tak banyak. Ada tapi tak banyak. Tak banyak. Nanti kita bincang lepas ni. Nanti kita bincang. Okay. Doktor jangan jawab sekarang. Kita rehatkan seketika Ainul dan Faiz juga. Tapi sebelum tu kita lamalah tak pantun, Ling. Pantun ya? Apa kata kita pantun bagi nasihat sikit supaya semua duduk elok-elok, serumah elok-elok dengan mertua ni. Okey, Pantun kita dulu, pantun. Ling. Burung kakak tua panjat galah. Dengan mertua banyaklah mengalah. Kembali bermahabat selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Semanis Kurma Respi Keluarga Bahagia menyambung mahabah kita dengan tajuk Serumah dengan Mertua dan banyak juga pandangan dalam Facebook antaranya daripada Muslimah Sabah. Kata beliau, saya duduk dengan ibu mertua saya. Ni orang Sabah. Ada orang Sabah. Oh, Sabah. Orang Sabah pun tonton Semanis Kurma. Syukur Alhamdulillah ya. Kata beliau, ibu mertua Lin ni, nama dia Muslimah Sabah tapi nama dia Lin ya. Lin duduk dengan ibu mertua ni dah lama, ibu mertua sakit, demam dan sebagainya, Lin yang jaga. Moga kasih sayang berpanjangan hingga ke jannah ya. Dan ada seorang lagi, beliau mengatakan ya doktor ya, dah 22 tahun saya serumah dengan mertua saya. Yang seronoknya ayat yang seterusnya. Segala pahit, manis, segala masam, segala masin, segala kelat, segala payau, semuanya telah saya rasai. Sungguh menguji kesabaran saya. Namun saya pasrah, itulah yang terbaik. Mana selama 22 saya. tahun ya. 22 tahun. Lama tu ya. Masya Allah ya. Balik pada soalan tadi doktor. Masalah tadi silakan doktor. Masalah Kalau antara tadi mertua dia kata dengan pahit manis tu. segala-galanya. Dia kata, artinya jangan rasa, kalau dia rasa panjang tu tak gembira. Kalau dia rasa pendek tu dia gembira. Sebab itu pendekkan, rasakan dengan gembira supaya dia pendek. Tak rasa 22 tahun sengsara. Okey, itu nasihat Okey, doktor. soalan seterusnya kita kata tadi, bagaimana agaknya kita nak membangun perasaan kepada mertua dengan menantu lelaki. Sebab pengalaman peribadi saya ada kita kata 3 menantu lelaki. Alhamdulillah. Pertama masuk, ini rumah anda dan rumah sama-sama. This our house. No more my house, no more your house. Kita bagi tahu ini rumah kita. Kalau kotor kita sama basuh, kalau sakit, kalau tak cukup kita tampung, kalau tak susun kena susun. Pergi dapur macam-macam kita tak ada servant. I'm not your servant, so kita sama-sama basuh, sama masak. Sama pergi pasar, sama kemas. Kalau isteri bersalin sama-sama pakai pampers, sama-sama semua. Sebab dan the main yang paling besar saya pesan kata, kamu dapat anak mak yang terbaik. So tolong jaga elok-elok sebab mak dah jaga dia dengan baik. Kalau tak baik pulang. Terus terang cakap. Dan dalam rumah ini tak ada tuan, tak ada kuli. Siapa sempat dia serve, siapa sempat dia basuh pinggan, siapa sempat dia hidang, siapa sempat masak nasi. Sebab itu kita nak ambil kira sebab menantu lelaki dia tak banyak interaksi tapi dia boleh memberi impact. Artinya kalau tak tegur, apa pula yang tak kena kan. Tapi orang perempuan dia banyak cakap. Bang. Tapi kalau menantu lelaki dia tak ada. Yang asal mak macam tu. Artinya sekali lagi kita nak ambil kira sayang menantu laki-laki dan perempuan sama. Sebab dia anak kita. Dia melengkapkan anak kita. Dia membuat anak kita bahagia. Kenapa kita tak bahagia dengan menantu? Sama ada lelaki pun. Kalau tak kena tegur tokoh-tokoh. Sebab anak mak yang sebab tu saya yang semua. Semua yang semua. Tak ada yang kecil yang besar tak ada. Artinya kita ambil kira sekali lagi sebagai menantu dan sebagai mentua ambil kira. Jangan suruh ubah menantu tu nak jadi macam kita. Buat apa yang mak suka, jangan yang tak suka. Ada benda yang kita suka dia tak suka. Ada benda yang kita tak suka dia suka. Tengok bola dia suka, kita tak suka. Apa kerja kita tengok bola tak? Habis tak ada kerja lain ke? Kan pening. Sebab itu kita kena adjust. Mentua pun kena adjust juga. Menantu kena adjust program dia. Tengoklah selepas mentua yang tidur. Mungkin boleh ha-ha macam tu. Artinya kau nak merokok contohnya. Merokok jangan dalam rumah. Contoh. Jadi kita bagi tahu letak isteri dia jauh 2 rumah tu. Tepi pasu letak. Contoh. Supaya dia tahu kita tak nak ada asap dalam rumah contohnya. Tapi kita tak boleh kata jangan merokok depan orang. Kan terhina kan. Sama juga nak makan, nak majlis dan sebagainya. Kita set, setuju tak? Ken, birthday isteri ke siapa ke, kata esok seorang daripada anak saya kata okey nak buat apa, nak barbecue, nak makan itu, mak nak buat apa, jangan tanya mak, sama-sama nak buat apa, nak makan apa, untuk dia ada, untuk dia. Artinya kita fair, kita adil, dan kita tak kata ini menantunya gaji besar, ini gaji kecil, ini yang dia utamakan, ini tak payah, jangan. Sebab itu sekali lagi datangnya menantu sebagai meramai rumah dan dia adalah pemilik juga. Nak terlentang kan, nak nerap kan, bari kat cushion kan, bari kat lantai kan, terpulang. Jangan kita kata, ish,
Tak ada tempat lain ke nak baring. Letih juga. Artinya bagi dia freedom supaya dia kekal. Bukan kekal. Dia rasa masuk rumah kita tu macam masuk rumah dia. Kalau dia rasa masuk macam rumah kita, mak ada. Semua takut. Mak tak ada. Okey, boleh kakak akan besok. Kan? Kalau mak ada makan kat meja. Kalau mak tak ada, tak boleh gitu. Artinya kita akan kata dia akan berpura-pura nak memenang hati kita. Tapi akhirnya kita tak dapat adjustment. Kita tak buat adjustment. Baik, terima kasih kepada doktor. Saya suka perkataan adjustment ya. Baik Ainul ya, bila dah serumah dengan mertua, apakah perkara-perkara yang perlu di-adjust ataupun adjustment? Ubah sesuai. Ubah sesuai. Ubah sesuai? Ubah sesuai dengan ubah sesuai supaya sama juga. Ubah sesuai pun sama juga. Ubah sesuai supaya sesuai dan serasi dengan mertua. Silakan Ainul. Apa yang sudah dibuatlah sana cerita. Silakan. Saya sebenarnya sebelum berkahwin ni, saya ni tak pandailah masak orangnya. Okey. Kita jarang-jaranglah ke dapur kan. Jadi bila dah kahwin, and then duduk dengan mertua kan. Jadi biasalah bila duduk dengan mertua kan, tak pandai masak. Tapi mak memang selalu pesan lah. Mak sebelum kahwin ni dia kata walaupun tak pandai masak, yang penting rajin ke dapur. Tolong mertua kalau dia bertanya. Jangan dah tak tahu buat tak tahu je kan. Tak mau tanya. Tak nak belajar. Ya. Jadi alhamdulillah memang sepanjang mertua saya memang suka masak. Memang rajin memasak, suka masak lah untuk kawan-kawan dia kan. Ni mak mentua tengoklah ni. Tengok. Patutlah jadi lambung. Okey. Jadi masa itulah saya pun belajar apa yang suami saya suka makan kan, apa cara dia. Mungkin kadang-kadang cara mak saya mungkin sama je kan, tapi mungkin ada sikit rahsia-rahsia pertambahan. Yes. And then biasalah bila kita dah berkahwin ni, dulu mungkin kita biasa bangun lambat, nak tidur lambat, nak balik malam, orang kata tu kan. Tapi bila duduk mertua ni, kita akan rasa hormatlah kan. Takkan nak bangun lambat. Betul. Adalah perasaan segan kan. Jadi sebenarnya sepanjang duduk dengan mertua tu, dia mendidik saya juga sebenarnya. Mendidik, okey bangun awal. Lepas sembahyang subuh jangan tidur. Kan, kita tolong mertua apa-apa yang patut kan. Jadi memang banyaklah sebenarnya yang orang kata mengubah suai saya lah sebenarnya. Sebelum orang kata duduk betul-betul berdua dengan husband, lagilah orang kata peran dia lebih lah kan. Jadi at least tu orang kata dah prepare siap kan. Ada sistem lah sikit kan. Ada sistem, ada peraturan, ada disiplin dekat situ. Rupa-rupanya banyak kebaikan bila serumah dengan mertua. Tapi kita nak tanya juga kepada Faiz Selin ya. Faiz nampaklah bagaimana hubungan Ibu Faiz dengan Ainul. Nampak okey ke ataupun macam mana? Adakah membahagiakan Faiz ataupun ada sesuatu yang Faiz nak luahkan pada malam ni? Tak ada. Tapi yang saya nak luahkan dia ialah hubungan mak saya dengan isteri saya. Alhamdulillah. Semuanya nampak okey, tapi benda yang remeh-temeh tu biasalah. Itu semua benda-benda yang kecil je. Cumanya apa yang saya buat kan, kita buat aktiviti tu semuanya bersama. Jangan saya kadang-kadang kita nak buat macam hari tu kita nak buat barbecue ke apa kan. Kalau kita buat 2 orang je, tak seronok tapi kita libatkan sekali dengan mak saya semua kan. Hari tu pun ada kenduri kakak saya kan. Masa kita orang duduk berdua, so masa kenduri tu kita sama-sama fikir ini nak letak sini, ini nak design rumah macam ini, nak kemas macam ni. Jadi sama-sama dari situ kita boleh fahamlah. Belajar banyak lah daripada situ. Alhamdulillah baguslah ya, bagus mana boleh dicontohi. Dan ramai sebenarnya yang mencari tips dan petua pada malam ni supaya hubungan antara menantu dengan mertua ni bertambah harmoni dan penuh dengan kasih sayang. Mungkin Dr. Rubiah nak memberikan beberapa panduan adab menantu dengan mertua ni supaya bila ada perselisihan tu akan berdamai ataupun tidak berlanjutan. Okey, pertama kita ambil kata menantu datang ke rumah mertua, dia bukan jadi tetamu seumur hidup. Okey, dia jadi kalau kita kata 3 hari itu tetamu, selepas itu dia adalah yang bersama-sama. Dia tetamu, dia tuan rumah. Yang kedua kita ambil kira dia harus belajar cepat. Apa sistemnya ada dalam rumah. Sistem masak, sistem mengurus, semua kena cepat. Semua cepat. Cepat arti kata supaya dia lebih cepat merasa selesa. Kalau boleh ke susun macam ni, boleh ke letak sini, macam mana gaya. Maknanya dia cepat belajar, kau tak tahu tanya. Mak, kalau mak masak asam tambah apa? Buah halia ke tidak ke, bunga kantang ke tidak ke. Kita cepat-cepat. Tapi untung saya dapat menantu perempuan, ini kita cakap pasal menantu perempuan yang sangat pandai masak. Jadi adjustment tu tidak besar.
Serah dapur semua selamat. Itu kekuatan menantu. Saya ada 3 perempuan, 1 lelaki. Jadi anda dapat menantu perempuan ini banyak lega lah pada saya. Jadi pertama sebab anak lelaki saya seorang, pilihan tak ada, dia kena duduk dengan mak lah. Jadi maknanya pada saya, sekali lagi, mertua yang paling penting. Kalau salah tak berkenan, terus tegur. Dia nangis ke tak nangis, tegur siap-siap. Tegur siap-siap doktor. Jangan cerita dekat menantu-menantu yang lain. Jangan. Pertama jangan simpan. Hai, ke macam ni gaya. Tak, saya terus kalau tak nak cakap SMS. Mula tak cantik, tadi muka tak cantik. Mak tak nak tengok macam ni. Tadi direct je? Direct. Muka direct. Sama dia nak minta maaf, tak minta maaf. Tapi biasanya akan tak minta maaf. Saya dengan siapa pun, saya ada direct. Mak tak suka macam ni. Kalau ikut tak ada ikut tak. Tapi kita kena bagi tahu apa kita tak suka. Apa kita suka. Tapi kalau makan jangan cerewet. Apa menantu masak tak le je. Tak sedap makan sikit, sedap makan banyak. Lama-lama dia akan belajar. Kalau ada benda yang saya nak juga dia tak dapat buat, saya masak sendiri, dia rasa. Tadi mak buat apa? Artinya jangan kata apa masak ini pun tak tahu kan. Sebab dia bukan tahu selera kita. Dia baru nak belajar. Jadi proses belajar itu harus terbuka seluas-luasnya. Kalau salah terima, kalau betul puji. Best lah, sedap juga ni. Contohnya. Kemudian seterusnya kita rasa, jangan rasa mak mentua tu asing. Makhluk asing. Sebab itu saya kalau beli baju, kalau saya berkenan, saya beli, dia tak berkenan, dia kena pakai. Kemarin mak dia beli baju, dah pakai belum? Inilah baju yang mak beli kemarin. Contohnya, dia berkenan tak berkenan nombor 10. Sebab bila saya berkenan, maknanya nak tak nak, rela tak rela, dia kena pakai. Pakai dengan ikhlas. Sebab itu pada saya sekali lagi, mentua jangan cerewet. Jangan cari salah. Sebab anak baru belajar. Kalau salah, tolong betul. Salah cakap, salah pakai, salah buat, salah duduk dan sebagainya. Ketiga, kita kata, anggap anak itu anak sendiri. Yang bila kita anggap anak sendiri, kita tak takut tegur, tepuk ke apa ke. Dan jangan kata, ini menantu, ini anak, lainlah sikit. Tak boleh. Tak boleh begitu. Sebab itu terima sebut seadanya. Jangan nak ejah dia on the spot. Mak tak suka begitu, tak suka begini, tak suka. Artinya sekali lagi, terima dia hadiah dari Allah. Mudah-mudahan dengan penerimaan kita itu dan dia dapat terima kita dengan baik, dan kita akan terus terang sakit kepala macam sakit badan kepala mak nak dia pernah dok. Jadi kita tak ada segan silu nak suruh picit ke nak maknanya dia akan rasa kita mak dia, dan sebab dia pesankan apa kamu bagi itu kamu terima. Ya, baik. Apa kamu bagi. Baik, terima kasih kepada doktor ya. Ainul, Ustazah suka Dr. Rubiah sebut tadi jangan segan kalau rasa sakit kepala suruh menantu picit dan sebagainya. Ainul segan tak kalau nak picit kepala mak mertua ke, picit kaki ke, ada tak rasa macam ada pengalaman ke, kekok ke ataupun tak kisah ke, memang dah 100% boleh buat macam mak sendiri? Sebab dengan mak kita boleh buat macam-macam kan. Macam mana tu Ainul? Saya dengan mak mertua memang rapat lah. Jadi tak adalah rasa macam ada asing lah, ada jarak antara ni kan, gap tu. So far memang, tapi tak pernah lagi lah mak mertua suruh picit kepala dia. Tak pernah lagi lah. Sebab sekarang ni mak mertua masih sihat. Alhamdulillah dia sihat lah. Cuma yelah kalau dia nak ada apa masalah kan, mungkin ada orang kata ada adik-adik, ada beradik dia sendiri akan bercerita dengan saya. Jadi tolong tegur adik, macam dia sendiri akan ni ketika siapa saya menantu je nak tegur kan, tapi tegurlah nanti kalau mama tegur mungkin adik terasa. Jadi maknanya hubungan tu begitu baik sekali. Tapi Faiz nampak hubungan baik antara Ainul dengan ibu ni nampak macam insya-Allah boleh berpanjangan, ataupun harapan Faiz tu macam mana? Harapan saya kalau boleh biar sampai bila-bila. Sampai ke syurga. Sebenarnya saya nak tambah tu. Tadi dia dia kata nampak macam nak tambah dia kata memang tak pernah macam urut, tapi kadang-kadang mak saya macam ngadulah, macam penat ke apa. Nanti kami dua dia kata mak ni ambil ubat ni, ambil suplemen ni. Ambil suplemen ni, vitamin ni, makan so mak kita pun belilah daripada kita kan. Tapi kan Faiz, kita ada soalan dalam Facebook yang sempat Ustazah buat catatan daripada partner. Katanya macam mana dengan mertua yang suka campur tangan rumah tangga anak menantu? Adakah Ibu Faiz bila dah berkahwin campur tangan ke ataupun bagaimana? Itu kira lumrah lah. Kalau tak campur tangan tu bukan ni lah. Jadi bila ada hal campur-campur tangan ni, saya pun saya mesti sabar dulu. Saya kena tengok dulu betul-betul kenapa dia
salah faham. Sebab kadang-kadang benda tu benda yang remeh-temeh je, benda-benda kecil je. Kalau saya rasa kadang-kadang benda yang kecil-kecil ni saya biar je. Sebab benda tu boleh hilang sendiri. Lepas tu benda hilang sendiri, kita ajak mak saya semua, jom kita pergi Bekela ke apa, benda tu pun hilang. Baik, alhamdulillah. Silakan doktor. Campur tangan. Konsep campur tangan ni dua. Ada campur tangan mendidik, ada campur tangan menitik. Artinya kita kata kita mohon mentua-mentua ni campur tangan hal-hal positif. Hal-hal yang anak suka. Artinya menambah baik, bukan menambah sakit. Artinya Allah pakai baju macam ni. Kan penat tu. Artinya sebab dia di rumah kita, macam mana pun kita nampak depan mata. Artinya sekali lagi, wahai mak mentua, tolong campur tangan yang membuat menantu dan anak kita bahagia, gembira. Jangan campur tangan yang membuatkan kita rasa puas hati tapi anak-anak tak puas hati. Nampak tak? Sebab itu yang dikata campur tangan yang akhirnya jadi sampah. Dan akhirnya menyampah. Artinya kita pungut semua, apalah pakai macam ni, atalah tak ada bercincin, tak ada bergelap, semua tak kena kan? Semua tak kena. Duduk depan salah, duduk apa, duduk menyanduk depan macam agung pula. Artinya campur tangan yang nak dibuat itu mesti membuat menantu dan anak kita rasa lebih dekat dengan kita. Rasa lebih dekat, rasa lebih sayang dan lebih menghormati. Dan mereka, antara mereka pun tak ada ngongak-ngongak. Tapi kalau dia ngongak tanpa kita tahu, okeylah tu. Baik, doktor. Lepas ni ada soalan cepu mas sebab ada juga soalan dalam Facebook. Banyak cepu mas saya ni katanya ustazah, saya merupakan menantu yang dikuli, dibuli, disihir. Doktor jangan jawab sekarang ya. Dan selepas ni anda sila bersiap sedia untuk berinteraksi bersama dengan kami semua. Apa kata Dai siap-siap talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Tapi sebelum tu kita pantul lagi sekali. Pantul macam biasa. Hari Sabtu pergi bercuti. Sikit-sikit tu janganlah ambil hati. Semanis kurma berehat seketika kembali berbahas-bahas. Selepas ini jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, semanis kurma resipi keluarga bahagia. Kita sambung lagi topik yang sangat menarik. Dan kita sudah ada dengan pemanggil. Mertua. Betul, ada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Ustazah. Ya, dengar cerita tak lama lagi. Syida nak makan nasi minyak rupanya ya? InsyaAllah. Okey. Kami doakan semoga berjalan lancar insyaAllah. Saya nak minta pandangan daripada ahli panel. Okey. Macam mana kita nak jumpa dengan bakal motor kita untuk kali pertama. Kenapa Syida macam suara terketar-ketar? Oh, yelah. Berdebar? Rasa berdebar? Macam kita nak berjumpa dengan bakal motor kita untuk kali pertama kan. Pandangan dia macam mana kan, dia dapat terima kita ke tidak ke. Okey, adakah sebelum ni dah pernah berjumpa sebab tak lama lagi nak berlangsungkan perkahwinan? Pernah berjumpa tapi waktu tu dia cuma bakal mak betul tu saya tak tahu yang saya bakal mantu dia lah. Dia cuma ingat saya kawan je dengan anak dia lah. Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih kepada Syida. Nanti kita bagi doa. Semoga bahagia untuk selama-lamanya. Baik, doktor. Minta doktor respon sikit soalan Syida. Syida nak jadi keluarga kepada mertua. Pertama, bersihkan minda, bersihkan perasaan dan bersihkan hati. Hadapilah orang yang memberi pintu masuk untuk jumpa anak dia. Sebab itu kita kata kita berkahwin dengan anaknya. Makanya kita nak bangun kekuatan bahawa untuk sayang anaknya, kita kena sayang maknya. Jangan kata, oh nanti dia kata apa. Jangan. Bayangkan bila ibu mertua bersetuju anak laki-lakinya untuk berkahwin dengan anda, makanya ibu mertua sudah menerimanya dalam bentuk hatinya, perasaannya dan fikirannya. Mungkin belum melihat fizikalnya secara dekat. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Pertama, berbahagia nak jumpa mak mentua macam nak raya. Kedua, merasakan mak mentua itu paling bahagia berjumpa dengan anda. Kalau anda merasa mertua tak bahagia jumpa anda, bermakna anda juga tak rasa bahagia. Apa anda rasa itulah yang mak mentua rasa. Ketiga, jangan berpura-pura. Pakai elok sikit, pakai santun sikit. Kemudian tolong jangan cakap banyak sangat. Jawab apa yang ditanya. Sebab di peringkat awal anda akan ditanya macam-macam. Jangan takut nak jawab yang sebenarnya. Kerana berbohong wajahnya tak cantik.
Okey, ini kekuatan. Dan akhir sekali berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku cantik di mata mak mertua. Oleh itu cantikkan hati, cantikkan perasaan, cantikkan tingkah laku, dan akhir sekali bayangkan yang indah-indah anda akan bersama dengan mertua dan serumah dengannya kerana anda akan menikahi anak. Alhamdulillah, bagus. Banyak tip ya. Insya-Allah dapat kehidupan dan yang indah. Dan kita nak tanya Ainul ni, pengalaman berjumpa dengan mak mentua kali yang pertama, silakan. Bagaimana? Kali pertama tu biasalah berdebar tu pastilah kan, of course lah kan. Jadi macam Dr. Rubiah kata tadi, kita jadi diri kita sendirilah sebenarnya kan. Dia tanya, kita jawab sejujurnya lah kan. Sebab kita pun kalau nak menipu pun sejauh mana nak boleh menipu. Lama-lama kata sepandai tumpai melompat akhirnya jatuh. Maknanya kalau mak mentua tak tanya, kita tanya dia pula. Boleh juga. Okey, Pak Is pula bagaimana? Pengalaman bersama dengan mertua kali pertama jumpa, tengok, rasa macam mana? Kali pertama tu saya risau juga sebab bapa mertua dia ni memang jurusan pendidikan Islam ni kan. Memang ustaz-ustaz. Saya masa tu memang rock and roll sikit, main muzik semua bukan kan. Ustaz Faiz bukan ya? Bukan. Sekejap, Ustaz mencelas sekejap. Keluarga ustaz-ustaz apa semua tadi, ada tak pak mertua so jadi imam? Setakat ni belum lagi lah. Belum akan datang. Okey, akan datang insya-Allah. Baik, bila sambung cerita tadi. Sebab saya masa jumpa pak mertua saya, mula-mula tu memang saya masa tu memang aktif main muzik semua kan. Tapi mula-mula tu memang dia pandang macam betul ke ni nak jadi ni kan, sebab even kawan-kawan dia orang kampung dia pun kata, ush, rock juga ni menantu. Dia nak bantu Pak Haji Mustafa ni. Dia kata macam tu kan. Tapi lama-lama saya rasa saya tak perlu sangatlah nak ubah diri saya kan. Rock tu rock juga, tapi kena kontrol lah. Kena kontrol lah. Kontrol je. Kalau nak terlebih-lebih rock tu antara suami isteri je lah. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Okey, silakan Puteri. Okey, saya nak kongsi pengalaman saya je. Ya. Okey, sebelum ni saya pernah berkahwin dengan suami pertama saya, dan hubungan saya, kami berkahwin selama 4 tahun dan saya duduk serumah dengan mertua saya. Dan alhamdulillah hubungan saya baik sehinggalah saya bercerai dengan suami saya pun hubungan saya tetap baik dengan mertua saya. Syukur. Dan lepas tu saya berkahwin untuk kali kedua. Suami saya kedua ni pun meninggal, dan hubungan saya dengan kedua-dua bekas mertua saya pun alhamdulillah masih baik lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Tahniah, syabas ya, sebab mendapat kedua-dua ibu mertua yang begitu baik sekali. Ya, saya bersyukur sangat, alhamdulillah. Memang kedua-dua ibu mertua saya amat memahami saya, dan hubungan kami sampai sekarang pun saya memang kadang ramai orang jealous lah sebab saya ada ramai mak. Okey. Tahniah kepada Puteri ya. Syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, Dr. Rubiah ya. Itu gembira dapat mertua yang baik. Tapi Ustazah dapat komen dalam Facebook, sempat baca seketika tadi, 25 tahun bersama dengan mertua, tapi umpama lilin membakar diri. Lepas tu yang seorang lagi pula kata dikuli, dibuli, disihir. Jadi rasanya mertua juga kena memainkan peranan untuk membahagiakan menantu. Silakan doktor. Okey, pertama pada saya sekali lagi, dia dua-dua, tak boleh satu. Maknanya kita kata menantu yang merasa dibuli, menantu yang merasa dikuli, bermakna niatnya jadi menantu tak jelas. Matlamatnya jadi menantu tak jelas. Dia nak kahwin dengan anaknya tapi tidak mahu membahagiakan pokoknya. Anak itu buah daripada pokok. Mak dah jaga anak tu sampai anak tu mampu jadi suami kita. Dan kedua, mesti ingat, orang yang mampu memberikan kebahagiaan ialah orang yang bekerja dengan ikhlas. Orang yang bekerja dengan ikhlas, dia sedang ibadah. Setiap kerja yang dia buat untuk mertua, untuk suami, itu adalah tiket-tiket ke syurga. Sebab itu doa seorang ibu kepada anaknya itu akan membantu dia, membantu suaminya membangun kekuatan jadi suami yang baik. Sebab itu kalau kita baik dengan mak mentua akan doakan anaknya, dan garanti anak baik akan jadi suami yang baik pada kita.
Itu yang pertama. Kedua, jaga niat. Semua kerja yang dibuat itu adalah ibadah. Kalau dia jadi ibadah, maka kalau mentua tak hargai, siapa pun tak hargai, Allah akan hargai, Allah akan balas jasa anda dengan baik. Tapi kalau merungut, kalau rasa dibuli dan jadi kuli, anda kosong dunia, kosong akhirat, dan anda tidak bahagia. Sebab itu biar kita kata penat badan sikit, tapi hati bahagia. Dengan syarat memberilah kerana Allah, melayan mentua kerana Allah, melayan suami kerana Allah. Jangan layan mentua kerana mentua, dan jangan tengok buruk mentua. Siapa yang suka tengok buruk orang, sebenarnya dalam dadanya banyak ulat, banyak buruk. Sebab apa yang keluar dari mulut kamu, itu yang kamu, itulah kamu. Sebab itu saya mohon, kalau kena sihir, tolong baca banyak-banyak ayat Quran setiap hari. Surah Al-Baqarah ada, surah Al-Mulk ada, surah Perlindungan ada, surah Kahfi ada. Maknanya sekali lagi, orang yang merasa disihir ialah orang yang jauh dengan Quran, dan kalau di solat tidak khusyuk dengan Allah, dia tidak merasa Allah dekat dan tidak merasa Allah teman dia 24 jam, dan malaikat di kiri kanannya sebagai pembimbing untuk dia. Sebab itu sekali lagi, baiki ibadah, tambah ilmu agama, hari-hari baca Quran. Sebab iblis, jin tidak berani duduk pada orang yang sentiasa ada uduk dan sentiasa baca Quran. Itu kalau betul dia kena sihir. Kedua, kalau dia merasa mentuanya yang sihir dia sedang bermusuh dengan mentuanya. Kalau Tuhan itu salah, maka dosanya memang tekek ke neraka. Sebab itu mak mentua itu mak kita. Mak mentua, sebab itu wajib jaga mak mentua, sunat jaga mak kita kalau menantunya perempuan. Sebab jaga mak mentua laki-laki artinya ibu kepada suami kita, kita sedang menempah tiket ke syurga. Suami masuk, dia masuk dan kita masuk. Kalau kita berperang dengan mak mentua, hanya tomahan, maka itu satu dosa yang sulit untuk terampun. Pertama, suami tak bahagia, anda juga tak bahagia. Itu sebab rasa sengsara 25 tahun. Maka betulkan balik niat. Terima semua yang kata buli itu sebagai ibadah. Ibadah. Buat bukan kerana mentua, bukan nak jaga hati suami, bukan nak jaga hati mentua, tapi nak jaga Allah. Bila anda dekat dengan Allah, insya-Allah anda lah orang paling kuat dan paling bahagia. Baik. Ini kekuatan. Mudah-mudahan ubah niat, bangun sikap positif, dan jadilah orang yang senang dengan orang lain. Mudah-mudahan semua orang akan senang dengan kita. Siapa dekat dengan Allah, semua orang akan dekat dengan dia. Doktor tak nampak ni, doktor ramai senyum kat depan TV kita sekarang ni sebab mereka mendapat semangat yang berkobar-kobar. Lepas ni dah tak rasa kena buli dah, tapi rasa macam beribadah kerana Allah. Semangat nak buat tu. Semangat nak buat. Dengar terus nak buat. Nak menjadi ibu yang misali, mertua yang misali, dan menantu yang misali. Baik. Dan Faiz, biasanya kalaulah kita ni, kadang isteri kita ada salah faham dengan mak kita. Apa pendekatan yang Faiz buat supaya masing-masing rasa bahagia, tak masam muka, tidak berpanjangan? Kalau ada perkara-perkara macam tu, apa yang saya buat, saya kena tengok dulu betul-betul apa punca dia kan. Lepas tu saya kena tengok, mula saya cakap dengan, kadang saya cakap dengan isteri dulu. Nak cakap dengan isteri tu pun kena tengok masa dia. Nak cakap dengan mak saya ni pun kena tengok masa dia. Tengok mood. Kadang kita bawa pergi makan dulu ke kan. Bila bawa pergi makan tu masuk sikit. Lepas tu baru kita nak tengok apa yang sebenarnya kan, yang dia rasa macam kecil hati kan. Kadang-kadang mak saya hari tu pun saya bawa dia pergi makan dulu. Masa nak pergi makan tu baru saya cerita kenapa macam ni. So bila kita boleh nampak, so lama-lama benda tu bila dah dua-dua rasa dah okey, masa tu okeylah, dah selamatlah sikit. Alhamdulillah. Berdasarkan pengalaman. Baik, I know kadang-kala bila kita tinggal serumah dengan mertua, dengan keluarga mertua pun kita nak jaga, keluarga mak bapak kandung kita pun kita nak jaga. Dan Islam memuliakan ibu bapa kita, termasuk ibu bapa mertua kita. Mertua kita darjatnya sama dengan mak bapak kandung kita. Jadi bagaimana nak seimbangkan? Dengan keluarga mertua pun nak baik, dengan keluarga sendiri pun nak baik. Nak seimbang macam mana tu? Saya sebelum saya kahwin, mak selalu pesan, setiap hari selalu pesan, anggap mertua macam mak sendiri. Sayang mak, sayang ayah, macam itulah sayang mak mertua kan. Jadi memang saya anggap mertua macam mak saya sendiri. Setiap kali solat memang saya akan doakan, bukan setakat suami, mak, tapi mak mertua, ipar dua semua saya mendoakanlah. Orang kata Allah ampunkan dosa mereka, bagi kami sekeluarga hidup bahagia. Kan bila ada masalah, kata sama-sama bincang, apa cepat-cepatlah kan. Alhamdulillah so far ni tak adalah orang kata bermasa muka yang berpanjangan lah dengan mertua kan. Sikit-sikit tu biasa lah. Pesan faham tu biasalah kan, manusia kan. Tapi
benda-benda kecil lah kan. Pujuk-pujuk, cuit-cuit dah baik-baik. Dah baik balik kan. Beli hadiah okey lah tu. Beli hadiah okey. Kita ada caller lagi. Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bercakap. Ya, saya Wan Su daripada Perak. Silakan. Suhaila, silakan. Saya nak berkongsi pengalaman dengan nak bertanya dengan Ustazah dengan ahli panel lah kan. Okey, silakan. Silakan. Saya jumpa dengan keluarga dalam 14 tahun. Dalam masa tu orang kata saya ni bukanlah keadaan dengan suka ini. Silakan, Suhaila. Putus. Saya rasa saya bercampur dengan mentua dalam 14 tahun kan. Saya rasa apa yang saya buat, apa yang saya orang kata pelajari daripada dia, apa semua kan. Saya rasa macam saya ni tak dihargai TikTok. Sebab kalau cara menantu yang dia suka, dah macam-macam dah saya buat. Ya. Yeah. Tapi perangai dia tetap macam tu. Okey. Lagi satu saya nak tanya, apa taraf menantu dalam keluarga? Adakah menantu ni tetap orang asing dalam keluarga? Baik, terima kasih. Sabar ya Puan Suhaila ya. Kita akan jawab selepas ini ya. Kita akan cuba membantu untuk menyelesaikan kekusutan. Tapi untuk menjawab sedikit soalan daripada Puan Suhaila, kita pantun sikit. Pantun dulu ya. Burung hantu memang tak jinak. Sayanglah menantu macam anak. Kembali bermahabah selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, serumah dengan mertua. Kita sambung mahabah kita terus kepada yang berbahagia Dr. Rubiah ya. Nasihat doktor kepada Puan Suhaila dan juga tips untuk harmonis isi keluarga. Okey, pertama Puan Suhaila, anda tidak akan mampu mengubah mertua kecuali kalau anda mengubah diri anda. Sebab itu sekali lagi tolong cari apa yang dia tak suka dan jangan buat. Jangan ulang. Apa yang ditegur tolong upgrade. Jangan anggap tegur tu kritikan. Anggaplah teguran mak mentua itu sebagai sebahagian dari hadiah untuk anda jadi lebih baik. Itu yang pertama. Kedua, kadang-kadang perbezaan taraf ekonomi. Kalau mungkin kita jadi orang susah, dia jadi orang kaya. Maka kadang-kadang ada masanya mentua hendakkan anaknya setara. Tapi itu pilihan anak tak setara. Jadi itu bukan salah anda. Oleh itu merasalah bahagia walaupun kena marah. Rasalah nak memberi walaupun anda tidak dihargai. Ketiga, kerana anda ingin bahagia, maka bantulah diri untuk bahagia dan bantulah untuk membahagiakan orang lain. Kerana kadang-kala kita kata kalau jadi lilin tapi ikhlas, kita bahagia. Tapi walaupun kita bagi sedulang tapi tidak bahagia, masaklah sampai setengah kawah tapi tidak bahagia, masih belum dapat apa yang namanya pahala, apa yang namanya ceria. Sebab itu pada mertua saya mohon jangan lihat menantu itu rendah dari kita, kerana kita akan mati di ribaannya. Mungkin kita nazak depan dia dan orang yang paling dekat dengan kita adalah menantu kita, dan entah dialah orang yang nanti mendoakan kita tanpa henti kerana dia menghargai kita sebagai mentua dan ibu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Cantik sekali. Terima kasih kepada Dr. Bukan setakat membaca untuk kita, tapi dia mungkin memandikan kita. Silakan sedangkan ringkasnya daripada Faiz dan juga Ainul. Silakan. Tips saya lah kan kepada sahabat-sahabat di luar sana yang bakal duduk dengan mertua dan sedang duduk dengan mertua, sayangilah mertua anda sebagaimana sayangnya kita kepada ibu bapa. Setiap solat jangan lupa doakan mertua kita dipaduai, doakan supaya kita sama-sama hidup dalam bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah. Amin. Ya, Faiz, silakan Faiz. Kalau apa-apa pun sebelum kita nak ubah ni, kita mesti ubah minda kita dulu. Minda kita kalau positif, semuanya akan cantik. Kalau fikir negatif, memang tak cantik. Bagus ya. Terima kasih kepada kesemuanya. Bagus, pendek tapi padat. Padat dan bernas. Sebagai rumusannya daripada kami suami isteri, yang pertama sekali, jadikan mertua sebagai guru, sebab mertua akan rasa berbesar hati kalau menantu bertanyakan itu, ini dan sebagainya. Yang kedua, luangkan aktiviti bersama, solat berjamaah, masak bersama, makan bersama, riadah bersama, cuti bersama. Yang ketiga, saling memberi. Beri kasih sayang untuk disayangi, beri penghormatan untuk dihormati. Beri hadiah. Bagi senyuman, bagi perhatian,
perhatian ya. Dan yang seterusnya yang keempat, saling mendoakan. Doa daripada Ustaz malam ni ialah yang pertama sekali, tolong amalkan. Tolong hafal surah At-Taubah ayat 128 sehingga 129. Jadikan amalan, insya-Allah bila kita berhadapan dengan orang lain, terutama ibu mertua kita, pak mertua kita, menantu kita, kita ada jati diri. Betul, kita ada semangat keyakinan. Dan yang kedua, rajin dengan zikir Asmaul Husna. Asma nama Allah iaitu Ya Aziz, Ya Allah yang Maha Perkasa, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Amalkan, insya-Allah menjadikan kita orang yang bahagia dan membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, fikir yang baik-baik, insya-Allah akan dapat yang baik-baik. Betul tu. Tolak yang negatif, fikir yang positif saja. Doktor pun banyak sebut tadi ya, fikir yang baik-baik, insya-Allah dapat yang baik-baik. Yang keenam, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucap terima kasih, selalu saling menghargai. Alhamdulillah kita ada mak mertua, kita ada mak kita ada suami. Seperti mana kita sayang suami kita, kenapa tidak kita tambahkan kasih sayang kepada insan yang melahirkan suami kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa janji temu anda bersama dengan kami di minggu hadapan dengan tajuk yang alhamdulillah menarik juga, Liling. Tajuk apa? Cinta menunjuk-nunjuk. Apa dia cinta menunjuk? Memang main cinta je kita ni ya. InsyaAllah cinta menunjuk itu di minggu hadapan. Kalau tak sempat tuan-tuan semanis kurma, boleh saksikan ulangan setiap hari Isnin jam 9 pagi ataupun layari www.tonton.com.my/semanis kurma. Jutaan terima kasih kepada Dr. Rubiah. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih kepada pasangan suami isteri. Semoga bahagia hingga ke syurga, Ainul dan juga Faiz. Terima kasih kepada anda peminat setia Semanis Kurma tidak berganjak ke mana-mana. Jutaan terima kasih komen yang begitu banyak dalam Facebook. Terima kasih kepada kru yang bertugas dengan begitu baik. Sekarang itu dulu, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih.